Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi malam 6 Julai 2021 bersama saya Fidai Hanan Sahni. Berita utama, Lundu kini antara daerah terpantas dalam memberi suntikan vaksin COVID-19 dengan seramai 76% penduduknya telah mendapat sekurang-kurangnya dos pertama vaksin dan 35% lagi telah lengkap dos kedua. Pencapaian itu mendapat penghargaan dari Timbalan Ketua Menteri Dato' Ahmad Douglas Uga Embas sambil memuji kerjasama erat petugas barisan hadapan, terutamanya dari Kementerian Kesihatan Malaysia, Polis Diraja Malaysia, Angkatan Sukarelawan Malaysia, Jabatan Bomba dan Penyelamat, Angkatan Pertahanan Awam, Pejabat Residen Bahagian Kuching dan Pejabat Daerah Lundu dalam memastikan kelancaran proses imunisasi. Beliau amat berbangga dengan sasaran daerah Lundu untuk mencapai lebih 80% penduduk telah divaksin menjelang 15 Ogos 2021. They have achieved 76% for dose 1 and then 35% for dose 2, which considered high. I think they very well and they are very fast just now. Then they are very confident that by the 15th of August, the vaccination in this district will be completed. Beliau berkata demikian dalam sidang media semasa melawat pusat pemberian vaksin PPV Lundu pada Selasa. Dato' Ahmad Douglas optimis Sarawak mampu memvaksinkan rakyatnya dengan kapasiti lebih 60,000 dos sehari bagi mempercepatkan proses vaksinasi dan seterusnya mencapai imuniti kelompok. With this machinery, which has been going on very smoothly, at one time we can do 65,000 a day, and I'm sure now with all the experience, with all the support, with all the CVB industry yang ada, I'm confident we can reach 65,000 per hari. Dalam majlis sama, beliau selaku mewakili Adun Tanjung Datu, Dato' Amar Jamilah Anu menyampaikan sumbangan kepada Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah Lundu dan sumbangan makanan serta minuman kepada para petugas di PPV Lundu. Sementara itu, kira-kira 450 lagi penduduk di Lundu telah melengkapkan pengambilan 2 dos vaksin COVID-19 pada Ahad. Tinjauan UKAS mendapati suasana di pusat pemberian vaksin PPV Lundu agak lengang namun proses pelaksanaannya masih berjalan lancar. Salah seorang penerima Abdul Muaisam Sahad ketika ditemu bual menzahirkan rasa syukur dan teruja atas peluang yang diberikan kepadanya dan menggesa agar lebih ramai belia di Lundu mendaftarkan diri dan mendapatkan vaksin. Saya mengharapkan agar ramai lagi belia-belia datang untuk mendapatkan vaksin. Seorang lagi penerima Abdul Wafi turut merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada kerajaan atas usaha memastikan seluruh rakyat negeri ini menerima vaksin bagi melindungi diri daripada COVID-19. Kami hari itu dapat dos yang kedua. Okey. Di situ kami dah mengucap terima kasihlah dengan kerajaan Sarawak kerana memberi vaksin secara percuma. Laporan seterusnya, Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Sarawak, Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah mengucapkan tahniah kepada pemain sapi tempatan terkenal Alena Murang bersama sepupunya Sarah Lois Dorai yang telah memenangi Best Asia and Pacific Music Video serta Honorable Mention for Best Costume di International Music Video Awards IMVA di United Kingdom baru-baru ini. Dalam kenyataannya pada Isnin, beliau memberitahu video muzik mereka yang berjudul Warrior Spirit yang dilancarkan di YouTube pada 27 Mei lepas telah menarik perhatian lebih daripada 149,000 tontonan dari seluruh dunia dan berjaya menambat hati para juri IMVA dari pelbagai negara. Dato' Abdul Karim yang juga Menteri Belia dan Sukan menambah, kejayaan Alena dan Sarah telah menjadi inspirasi kepada belia untuk mengikuti jejak mereka terutamanya dalam industri muzik kreatif termasuk pembikinan filem dan menggalakkan generasi muda mengetengahkan bakat mereka. Jelas beliau muzik video tersebut dibuat dengan baik dan jalan cerita yang memukau imajinasi penonton dengan menunjukkan betapa indahnya Sarawak terutamanya mengenai sejarah, budaya, seni dan tradisi negeri ini. Tambahnya inspirasi kreativiti yang mereka ambil dari pelbagai budaya etnik, tarian tradisional dan kostum berwarna-warni yang terdapat di Sarawak dipamerkan dalam keseluruhan video menghubungkan semangat pahlawan tempatan, kekuatan dan keberanian dalam perjuangan bersama.
Selanjutnya, Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Rumah Panjang diminta membelanjakan peruntukan projek kecil luar bandar MRP dengan sebaik mungkin untuk manfaat penduduk Rumah Panjang. Gesaan itu disuarakan Menteri Muda, Undang-Undang dan Adat Bumiputera Sarawak, Datuk John Sikitayai dalam ucapannya semasa menyerahkan cek MRP Adun Kakus di rumah Roslin Ansam, Sungai Arif pada Ahad. Menurut Datuk John, cek MRP perlu diagihkan ketika ini kerana ia tertakluk kepada tempoh masa dan diagihkan secara berperingkat tertakluk kepada prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Jelasnya peruntukan MRP yang disampaikan itu bergantung kepada JKKK untuk membelanjakan bagi projek pembangunan rumah panjang. Selain itu, pengerusi JKKK atau tuan rumah perlu memaklumkan kepada setiap ahli JKKK dan penduduk berkenaan dengan peruntukan MRP supaya ianya diketahui. Dalam majlis itu, sebanyak 9 cek telah diagihkan kepada JKKK rumah panjang di kawasan Sungai Bawang dan Sungai Arif Selangau dengan jumlah keseluruhan berjumlah RM406,000. Antara JKKK rumah panjang yang menerima cek MRP ialah Dalam pada itu, Datuk John yang juga Adun Kakus turut mengulangi gesaan agar semua penduduk yang layak mendapatkan vaksin dan sentiasa mematuhi SOP yang telah ditetapkan untuk memutuskan penularan wabak COVID-19. Di pusat, Adun Beting Maro Razaili Gapur sempat meluangkan masa menyempurnakan gimik penyampaian sumbangan bakul makanan kepada penduduk Kampung Pusa yang menjalani kuarantin pada Ahad. Beliau menyerahkan bantuan itu kepada Ketua Kampung Hilir, Tengah dan Hulu Pusa sebagai tanda perasmian majlis di mana bantuan akan diagihkan kepada 134 penduduk yang dikenakan kuarantin wajib selama 14 hari. Selain itu, bantuan makanan juga diserahkan kepada 200 ketua isi rumah KIR di Kampung Pusa. Sejurus selepas itu, Razaili berkesempatan menyantuni petugas rela dan polis yang berkawal di sekatan Jalan Raya SJR di Jalan Utama Pekan Pusa dengan mengagihkan minuman dan biskut. Petugas rela dan polis dalam pada itu mengucapkan terima kasih kepada Adun Beting Maro di atas sumbangan tersebut. Manakala di Asajaya, seramai 50 golongan asnaf di daerah itu menerima sumbangan bakul makanan dan pelitup muka sempena program ziarah Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS pada Ahad. Program tersebut adalah hasil kerjasama UKAS dengan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD Asajaya. Simbolik penyerahan bantuan telah dilakukan oleh Pegawai Daerah Asajaya merangkap pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah Asajaya, Rais Ahmad kepada wakil penerima Kampung Serpan Laut dan Kampung Moyan Ulu. Beliau turut berterima kasih kepada UKAS yang telah menghulurkan sumbangan kepada penduduk setempat yang memerlukan. Sementara itu, penerima bantuan ketika ditemui merakamkan penghargaan dan bersyukur atas keprihatinan dan bantuan yang diberikan oleh Kerajaan Sarawak, terutamanya UKAS, dalam meringankan beban rakyat semasa tempoh Pelan Pemulihan Negara PPN Fasa 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pengulu Kapal Laut Presiden Benain mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada kerajaan negeri dan khususnya UKAS kerana sudi memberi bantuan sepanjang PKP itu. Sekali lagi saya mewakili penerima khususnya mengucapkan terima kasih kepada kerajaan negeri lah. Terima kasih. Saya KK Abbas bin Mawir dari Kampung Moyan Ulu mengucapkan terima kasih kepada kerajaan negeri Sarawak dengan UKAS pada bantuan untuk penduduk Kampung Moyan Ulu lah. Beralih ke laporan berikut. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri sedang mempergiatkan usaha untuk memastikan 80% imuniti kelompok di daerah itu berjaya dicapai menjelang Ogos ini. Sehubungan itu, JPBB Miri telah berusaha menambah pusat pemberian vaksin PPV dan pusat pemberian vaksin industri PPVIN selain menaik taraf kemudahan sedia ada bagi kemudahan orang ramai yang menerima vaksin dos kedua bermula bulan ini.
Pada Ahad, JPBB Miri dan COVID-19 Immunisation Task Force Sarawak (CITF) telah meninjau salah satu PPVIN Saremas yang dicadangkan di Miri dan sedang dalam persiapan. Lawatan itu diketuai Penasihat CITF Sarawak, Datuk Stephen Mundau bersama dengan Pengarah Majlis Keselamatan Negara MKN Sarawak, Sofian Iswandi Ismail, Pemangku Residen Bahagian Miri Jamali Busri dan semua ketua jabatan agensi di bawah JPBB Miri. Mengikut jadual, PPVIN Saremas akan memulakan program vaksinasi bermula 8 Julai ini. Sekian edisi malam bersama saya, Fidai Hanan Sahni dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.